Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kita sekarang sambut hijrah, dalam masa yang sama kita juga sambut merdeka. Dalam masa yang sama juga Kak Leha, kita sambut Hari Malaysia. Di mana-mana pun orang bercakap tentang hijrah, kemudian orang sambung dengan merdeka. Kemudian orang sambut pula dengan Hari Malaysia. Besok jam 10 saya ada di Malim Menawar, Perak. Hari Kemerdekaan, sambutan. Semalam saya ada di Felda, Gunung Besaut, di Sungkai. Temasya kemerdekaan. Oh, masjid buat temasya kemerdekaan. Saya ingatkan temasya muda-mudi. Rupanya temasya tu dia orang buat program ceramah agama. Kemudian mereka buat pertandingan memanah untuk anak-anak. Pertandingan membaca Al-Quran. Azan. Memandikan mayat. Oh, itu temasya. Selama sebulan, anjuran masjid. Dia tarik anak-anak muda. Semalam perasmian, saya buat pelancaran semalam. Subhanallah. Nama dia Temasya Kemerdekaan. Yang selalu kita dengar Temasya Aidilfitri. Ni dia tuan-tuan. Macam-macam sambutan. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang hijrah. Dan saya nak kaitkan dengan merdeka. Hijrah. Bila sebut hijrah, kita ni semua ada asal. Usul. Usul sama lah. Kita berasal daripada syurga. Nabi Adam, keturunan kita yang awal. Yang pertama. Jadi kalau kita nak hijrah, melalui beberapa proses hijrah, daripada alam ruh ke alam rahim, sekarang ke alam dunia, lepas ini ke alam kubur, selepas itu ke alam akhirat, biarlah kesudahan kita balik ke kampung kita yang asal, iaitu syurga. Jangan masuk kampung lain pula, Kak Leha. Kalau tak masuk syurga, jawapan dia, neraka. Itu bukan kampung kita. Kampung kita yang betul, yang asalnya datuk nenek kita datang daripada syurga. Kalau boleh, biarlah nanti kesudahannya kita ke syurga. Ini yang nak sampai ke tahap itu. Bila kita berjaya memerdekakan diri daripada neraka, itulah kemerdekaan sebenar. Bila kita berhijrah menuju kepada syurga, itulah hijrah yang betul. Target kita tu apa? Syurga. Tuan-tuan jangan target benda kecil-kecil. Kita di dunia sekarang ni target benda kecil-kecil. Pendek-pendek. 20-20, 20-30, 20-40. Kalau tuan-tuan target, kita akan mencapai satu tahap pada tahun 2040. Agak-agak tuan-tuan sempat tak sampai 2040? Tah, 840 pun tak sempat tuan-tuan. Jangan kata 20, 40, 20, 100 ke. 8-5 minit ni pun belum tentu kita sempat. Tetapi kita kena ada target yang akan kita sampai ke tempat itu. Supaya kita berjaya, kita selamat, kerana kita akan sampai tempat itu. Tadi saya sebut, saya akan ceramah di Malim Menawar besok pukul 10 pagi. Adakah saya yakin bahawa saya sempat sampai, boleh sampai, diizinkan Allah sampai? Jawapan dia tidak. Belum tentu. Tetapi kita sudah tentu akan berjumpa dengan kematian. Pasti. Tak ada siapa sini yang boleh hidup selama-lama tak mati-mati. Allah saja yang hidup. Hak lain ni habis. Jibril yang gagah perkasa tu pun akhirnya mati. Malaikat yang cabut nyawa tu pun akhirnya dia pun mati. Yang kekal abadi Allah. Jadi kalau kita dah tahu bahawa kita akan sampai ke tempat itu, maka hijrah membuat persiapan ke tempat itulah yang menjadi kewajipan pada kita. Yang dikenal lebih daripada yang lain. Saya nak datang ke Melaka. Hari ni saya tak bawa banyak baju, 3 helai. Seluar pun 3 helai. Tak banyak pun tuan-tuan. Buah apple 2 biji. Hari tu ceramah di Durian Tunggal, dia orang bagi buah apple.
Dah bawa bekal tuan-tuan. Agak-agak lapar malam ni, telan buah apple tu. Saya tak bawa apa sebab satu malam saja, pendek saja insya-Allah. Tetapi kalau kita nak bawa ke akhirat, ke alam kubur, 2 biji apple ke? Ada orang yang bila mati, dia hantar kereta. Hantar buah-buahan, hantar makanan, hantar rumah, hantar kereta Mercedes. Hantar dekat tok nenek dia. Tuan-tuan, kita tak macam itu. Kita bawa bekal kita sendiri. Nama bekalan tu ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbuat bekalah, sebaik-baik bekalan untuk ke sana ialah taqwa. Yang ni bekalan dia. Persoalan dia, taqwa tu menatang apa? Dia kata, Ustaz, bukan menatang. Tak? Betul lah bukan menatang. Taqwa tu apa dia? Ada yang kata takut pada Allah. Senang cakap, takwa ialah taat kepada Allah. Takwa ialah menjauhi segala yang Allah larang. Takwa maknanya teringin kepada Allah. Nak kepada Allah. Rindu kepada Allah. Mengharap pada Allah. Rojak kepada Allah. Itu takwa. Lain, kalau tuan-tuan mengharap lain daripada Allah, belum takwa. Belum cinta kepada Allah, belum takwa. Berapa kali kita sebut nama Allah hari ni, kamu? Berapa kali kita baca surat-surat daripada Allah, nama dia Quran hari ni? Antara main TikTok, antara tengok Facebook, dengan baca Quran, mana paling banyak sekarang? Antara lepak kedai kopi, mana lebih lama daripada lepak di rumah Allah? Daripada duk sebut nama orang, berapa banyak yang zikrullah, yang zikir pada Allah, sebut nama Allah? Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu, jom hijrah kita kali ini, segala benda-benda yang jahat yang ada pada diri aku tak mau aku nak buang. Aku nak hijrah. Aku nak hijrah, aku tak mau dah. Saya dah 79, Ustaz. Saya dah hijrah lama dah. Dulu saya main judi, Ustaz. Sekarang, saya dah hijrah, saya dah berhenti, saya tak main lagi judi. Bagus. Kenapa abang tak main? Sebab tak pernah kena. Saya pun fed up lah. Malah lah. Sekali pun tak kena. Buat apa saya main? Oh, kalau kena, insya-Allah, kata dia. Maknanya, belum lagi hijrah. Awak hijrah bukan sebab takut pada Allah. Taat pada Allah. Awak hijrah berhenti main judi sebab tak pernah menang. Asyik kalah aja. Kak Leha pun alhamdulillah Ustaz. Kak Leha pun dah hijrah. Alhamdulillah. Dulu Kak Leha pakai skirt. Oi. Tudung tak ada pakai Ustaz. Oi, kalau pakai selendang je nampak. Di workpacker Ustaz. Balik daripada haji, Kak Leha dah berhijrah. Bagus Kak Leha. Sebab apa Kak Leha hijrah? Ya Allah Ustaz. Oi, uban. Penuh kepala ni uban. Jadi kalau lalu dekat kedai market ke apa ke, orang kata puaka ni yang rapik. Itu yang Kak Leha pakai tudung tu. Oh, sebab beruban. Sebab takut orang kata puaka ni yang rapik. Belum lagi hijrah, Kak. Belum. Saya cakap terang-terang pada Ustaz. Saya hari ni puasa sunat tak tinggal, Ustaz. Allah, Isnin, Khamis puasa. Puasa wajib apatah lagi, Ustaz. Saya hari raya pertama pun saya puasa. Astaghfirullahalazim. Ini dah terlebih rajin puasa ni, bang. Ya, terlebih rajin puasa. Maklumlah Ustaz, saya ni kencing manis. Jadi, itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Fikir-fikirkan, puasa je lah. Ya tak, ya pun tak boleh makan juga kan. Itu yang saya puasa tu sebab banyak pantang sangat. Oh, maknanya abang puasa sebab abang tak makan. Abang tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. So, abang puasa sebab abang tak boleh makan. Abang sakit kencing manis. Lebih kurang begitulah. Belum mencapai tahap lagi. Belum. Mencapai tahap tu belum lagi. Saya dah hijrah, Ustaz. Saya dah tak ingat dunia lagi dah. Tanah saya tu saya dah wakaf buat masjid. Di mana, Haji? Tanah di atas bukit tu dalam, kalau jalan kaki dah 8 jam sampai lah. Oh, abang Haji buat wakaf musik. Cadang buat wakaf dah, sudah bagi dah.
Bila agak-agak nak buat tu? Tanah yang dah tak laku, tak ada apa, tak siapa pun tak nilai, yang tu yang abang nak sedekah pada orang. Yang tu yang abang nak bagi pada orang sebab dah tak lalu nak jaga, benda tu pun tak ada harga, abang pergi wakaf van dekat masjid. Masjid pun seronok lah dapat van wakaf, buka-buka pintu tuan-tuan, nampak tanah, lantai, jalan tar dekat bawah tu. Berlubang ni tuan-tuan. Hei Din, apa pasal van kau ni teruk sangat ni? Pasal teruk lah aku bagi kat masjid. Oh. Tak adalah sampai nampak di bawah ni. Ini kalau orang masjid pergi kubur bawa ni, ya Allah. Jatuh tengah jalan, Din. Itulah kau tak faham sebab apa aku bagi macam ni. Sebab kalau van ni rosak ke minyak habis tengah jalan, engkau orang boleh guna kaki tu lah, Din. Jadi Flintstone. Maknanya awak dah tak ambil satu ayat dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah diterima sedekah kamu, pemberian kamu, sehinggalah kamu memberikan sesuatu yang paling kamu sayang. Itulah hijrah. Hijrah maknanya ialah aku nak mencari redha Allah. Subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi yang nama dia Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya Mekah. Businessman hebat. Bila sayang pada Allah, taat pada Allah, dia hijrah ke Madinah. Bisnes dia, perniagaan dia, tinggal dia. Tinggal. Sebab Nabi kata hijrah. Kita hari ni tuan-tuan nak hijrah ke masjid pun fikir 10 kali. Malam ni ada ceramah. Tapi malam ni I dah janji dengan kawan nak tengok bola. Tak boleh tinggal bola, tuan-tuan. Baru bola. Malam ni ada ceramah di masjid. Tapi dah janji dengan isteri nak keluar makan. Shell out. Tapi katakan Shell out kedai tu dah tutup. Kedai Shell out tu. Tak apa, Petronas out ada. Bukan Shell saja out. Petronas pun out juga. Lah, ada je alasan dia tuan-tuan. Untuk jadi buat baik pada Allah, ada je alasan dia. Belum lagi. Kalau betul-betul hijrah, untuk Allah, saya terima. Saya dahulukan. Allah didahulukan. Oh, betul. Oh, betul tuan-tuan. Ini dah masuk maghrib. Ngada mi kari lagi. Dah masuk maghrib, nyembang lagi. Sekarang dah 8-10 minit. Tak semayang, lagi maghrib. Lepak lagi duduk tengok. Ni. Yang ni 240. Ini 40. 200 tu. Calon bebas, langsung tak dapat. Allah. Macamlah dia yang tanding, tuan-tuan. Baik kau semayang maghrib, selesai masalah kau. Kita ni cuma nak tahu siapa menang, siapa kalah. Besok boleh tahu. Besok berita tahu je. Besok berita. Tapi kita tak tahu lagi ni. Sempatkah kita nak semayang dah 8.15. Main-main dengan maghrib. Ada yang semayang subuh 7.15. Apa ni? Maknanya kita tak set. Tak set jam untuk subuh. Kita ada 2 handphone. Isteri ada 1 handphone. Anak ada 2 handphone. Anak pula ada 5, 10 campur 2, 12. Campur isteri. 13 handphone dalam satu rumah. Agak-agak siapa yang kunci jam untuk sembahyang subuh? 5:30 pagi semua kunci jam. 5:30 bangun. Besok kita nak subuh. Kalaulah 13 handphone tadi berbunyi dalam satu rumah, satu kampung bangun tau. Macam-macam bunyi dia. Tan bunyi. Sekali lagi anak dia pula bunyi. Santai lah. Allah banyaknya bunyi. Allah. Maksud hijrah kita ialah aku jumpa je perintah Allah. Aku tengok saja perintah Allah. Aku buat. Aku dengar saja larangan Allah. Aku jauh sungguh-sungguh. Macam aku jauh daripada hantu, rimau, ular. Aku lari jauh-jauh. Aku takut nak buat benda-benda itu. Inilah dia tuan-tuan orang yang hijrah. Alhamdulillah. Tuan-tuan depan saya ni semua bagus-bagus belakang. Kan ada dosa ni. Ni adik depan kita ni. Tuan-tuan nak suruh dia mencuri. Dia tak buat.
pengurusi majlis tadi. Tuan-tuan dia tengok dia nak agak-agak dia nak curi, dia nak tikam nombor ekor. Dah, tuan. Pengurusi masjid. Agak-agak tuan-tuan dia nak rompak bank nak. Dah. Kita baik insya-Allah. Kak Leha agak-agak nak bunuh orang tak? Tak tahulah Ustaz, kalau suami Kak Leha nikah dua, kemungkinan astaghfirullahalazim. Tak hanya bunuh orang, nak bunuh nyamuk pun takut, nak bunuh lipas pun takut, nak bunuh tikus pun takut. Mana ada kita buat dosa. Tapi Ustaz, bukankah Nabi sebut kullu bani Adam khata'? Setiap anak Adam tu ada dosa. Ustaz kata tak ada dosa. Memang saya ada dosa. Habis itu apa dosa kita yang banyak Ustaz? Yang ni yang Nabi sebut dalam satu hadis. Dosa yang kita buat banyak ni datang daripada mana? Datang daripada lidah. Datang daripada lidah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekarang semua dah hijrah. Dulu tak pernah datang masjid. Sekarang 5-5 waktu datang solat berjamaah. Suami kamu ke mana ha? Oh Leha. Oh dia ke masjid Kak Nak. Oh ya Allah. Sejak-sejak pencen ni masjid lah dia. Alhamdulillah. Dia dah hijrah. Bagus. Kita ni tuan-tuan lepas maghrib tak ada kerja lain. Buka kitab. Ustaz ni mengajar. Ustaz ni mengajar. Ustaz ni mengajar. Dulu buka table. Main dam. Tiap-tiap hari pergi haji. Tapi herannya, tak pergi Mekah. Mekah tak sampai haji je. Sampai ke maghrib, tuan. Sekarang dah hijrah, kuliah maghrib tiap-tiap malam di masjid. Bagus. Tetapi apalah maknanya hijrah kita yang baik. Tapi kita gagal mengawal lidah kita. Kerosakan kita ni bukan daripada pakaian kita. Abang-abang haji ni nak pakai seluar pendek kan naik motor? Bayang tu imam pakai seluar pendek. Mana tu imam tadi ni? Boykot dah tu imam tu. Dia larang bersandar tu imam. Nampak tu. Tuan-tuan agak-agak tu imam nak pakai seluar pendek lah. Tak ada seluar pendek main bola dulu pun dia balut nangka lah tuan. Tak ada dah. Tak mau dah. Kak nak ngumpat ke? Tak dah. Belum tentu. Ni masalah dia. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis Nabi. Katanya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Marra Nabi SAW ala qabraini. Kata dia Rasulullah SAW melalui qabraini. Marra ala qabrain. Dia lalu di hadapan dua kubur. Nabi lintah dekat dua kubur, maka faqala innahuma la yu'adzibani. Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, dua-dua dalam kubur tu sekarang kena azab. Weh tuan-tuan weh. Kalau kita macam tu, gamak macam mana tuan-tuan? Nabi khabar pada sahabat yang dalam kubur ni, dua-dua kena azab. Bayangkan kalau Nabi cakap pada kita, ui, susahnya. Tuan-tuan, kalau sakit kena azab dalam dunia ni, insya-Allah ramai tolong. Tsunami tu, satu dunia datang tolong. Gempa bumi di Turki, orang Malaysia mau hantar bantuan. Sejuk di Syria, orang Malaysia hantar selimut. Gempa bumi, gunung berapi di Indon, kita hantar bantuan. Iran gempa bumi, kita jadi sukarelawan. Masya Allah, hebat. Tapi kalau gempa dalam kubur, siapa nak hantar bantuan? Tuan-tuan, kalaulah kita aksiden kat depan tu, ramai tolong. Yang paling awal datang siapa? Onto. Towing paling cepat sampai. Dia sampai dulu pada ambulans. Masya Allah. Agak-agak kalau kita kenalah soal dengan malaikat dalam kubur, siapa nak nolong? Ada suami Kak nak nolong? Tak apa nak diam. Abang akan jawab kalau malaikat tanya. Relax, tenang. Agak boleh kah? Ni parah ni. Parah aku cakap. Mana boleh?
Tuan Imam, kebumikan sekali saya dengan isteri saya. Saya dah berjanji, kami sehidup semati. Lagipun saya nak jawab bagi pihak isteri saya pada malaikat. Tak ada siapa suami yang macam itu, tuan-tuan. Tukang gali mayat, tukang gali kubur tu pun suruh suami dia naik. Sudahlah, Din. Yang mati tetap mati, Din. Naiklah di atas. Lepas tu Hadi cakap, naik dia. Tinggallah isteri seorang. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Duduk seorang-seorang tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dunia kalau kita sakit, ada painkiller. Di dunia kalau kita sakit, ada bius. Nak operate, ada bius. Agak-agak dalam kubur, ada bius. Malaikat datang tanya, marab buka. Bius. Apa? Bius. Mana ada, tuan-tuan? Siapa nak tolong? Kita lah dengan amalan kita. Sebab tu kita kena cari jalan. Macam mana boleh selamat daripada azab dalam kubur. Dan Nabi kata kepada mereka, wa ma yu'azzibani fi kabir. Mereka yang diazab dalam kubur ni bukan sebab besar, bukan kes besar, bukan kes bunuh orang, bukan kes zina, bukan kes riba. Mereka ni yang kena seksa dalam kubur ni, kes kecil je. Apa dia? Kata Nabi, amma hadza fakana la yastatiru min baulihi. Yang kubur nombor 1 ni, masalah dia apa? Ketika dia hidup dalam dunia dahulu, dia tidak menjaga kesucian diri dia daripada air kencing. La ilaha illallah. Kes kencing saja disiksa dalam kubur. Bayangkan. Kita tak basuh kencing. Naik motor bawa isteri balik mengundi. Sampai dekat kebun kelapa sawit nak terkencing. Turun motor pergi kencing dekat pokok sawit tu. Bergegar-gegar pokok tu. Punya derahnya. Hei, dia kata, abang, lamanya abang kencing sampai bergegar pokok pisang tu. Dah hujung-hujung lihau, kata dia. Tak tahan dah aku ni. Tak basuh, tarik zip jalan. Abang tak basuh ke abang? Tak pergi basuh lah. Ini nombor 1 ni. Kalau yang ni tak settle, tak selesai, tu sudah bercakap lah hijrah lain tuan-tuan. Dia kencing berdiri, air kencing dia jatuh di atas lantai, air kencing dia merecik balik pada kaki seluar dia. Kemudian dia ambil wuduk, dia sembahyang. Dalam keadaan air kencing telah tempias kepada kaki seluar dia. Ada orang yang kencing, basuh, tapi tak sempurna. Air kencing ni jenis orang tua, tuan, kencing lambat, slow, nak turun, meleleh. Air kencing tu meleleh, turun sampai ke lato-lato. Yang dia basuh helmet saja. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Yang dia basuh helmet, lato-lato tak basuh. Oh, maknanya Ustaz, kalau kita nak buang air kecil, kita kena pakai helmet, Ustaz. Kepala otak hang. Payah cakap. Bila kita cerita detail, Kang, jadi lucah pula. Cerita kias-kias taknya faham. Basuh betul-betul tak boleh. Buka seluar tu, gantung dekat paku dalam tandas tu, kau duk mencangkung kencing, kau basuh lah. Ini tidak. Kencing berdiri, dia basuh hujung-hujung je. Oh, adik-adik, oi. Sebab tu, masjid kah, kena betul-betul buat cantik tandas tu. Saya nak tegur juga, tuan-tuan. Berkali-kali dah saya tegur. Tandas-tandas moden sekarang ni.
Nombor satu. Dinding orang sebelah, kita tengah-tengah, dinding dia tinggi. Tuan-tuan perasan tak sekarang ni? Jadi orang sebelah kencing, kena kita. Geram betul aku. Kadang-kadang air dia tu, air pipe dia, bila buka, jenis melompat lah tu. Oi. Basah keluar kita. Yang pergi gatal, pergi buat tandas macam tu, kejadah apa? Engkau tak boleh pasang simen macam dulu-dulu, ikat bata elok-elok. Orang sebelah punya kencing ke apa benda ke, tak merecik masuk pada kita. Orang sebelah tu kadang-kadang dia bukan Islam, dia peduli apa? Ni kita minta pada lebuh raya, tosalah duk pakai dinding papan jenis apa tu papan tu. Dah lah reput senang. Pintu pula cabut. Lekat nak gantung seluar, patah cabut. Basah habis seluar aku, cilaku betul. Apa salahnya tak buat balik macam dulu, tandas macam dulu. Saya tanya dekat dia orang, bukan saya tak tanya. Cik, kenapa pintu tandas ni tinggi? Dinding sebelah ni pun tinggi daripada lantai. Kalau saya tunduk, saya nampak orang dalam. Hello bang, buat apa bang? Nampak bang. Orang mengendak, cik. Sebenarnya Ustaz, saya tanya pada pegawai tu. Bukan saya tak tanya tuan-tuan. Saya tanya. Bila saya turun pergi cari buah, kebetulan pegawai dia turun. Yang duk jaga zon-zon tu. Cari buah. Oh, Datuk. Ya, baik, tak makan lepak-lepak tu. Tak apa, saya hari ni saya belanja Datuk. Waktu saya duk makan tu lah saya tanya pegawai dia. Pengurus kawasan ni. Apa reasonnya? Pasal air orang sebelah kena kita. Air orang sebelah kena kita. Air kita kena orang sebelah. Dia kata, Ustaz, sebab yang pertama sekali kita nak membudayakan supaya tandas kita tu kering. Sebab tu kita dalam tandas kita tu kita ada macam kipas angin kan, kalau Ustaz perasan, supaya dia boleh kering. Yang kedua, supaya pekerja kita, cleaner kita tu dapat membersihkan tandas walaupun ada orang dalam dia. Oh. Jadi sebab tu Ustaz, kalau Ustaz perasan kadang-kadang kita tengah duduk di dalam, dia suruh mop dia gitu. Betul. Saya dah terkena dah sekali. Kita punya bagus duduk dalam, mop masuk. Hoi, mop masuk. Terkejut beruk tuan-tuan. Dia kata supaya nak jamin kebersihan. Saya kata betul bos. Tapi apa salahnya buat macam dulu balik. Cantik. Buat dinding. Kepala pipe di sini. Kepala pipe di sini supaya senang orang ambil pipe. Kadang bila ambil pipe di belakang, dia slip disk. Dia meletup. Oh, sudah tuan-tuan. Alah, balik. Langsung tak masuk kencing tuan-tuan. Jadi mudahkan. Janganlah jadi terlalu mudah pula macam negara-negara lain. Kepala pipe tak ada. Itu saya pergi cari di Jepun. Saya pergi ceramah di Jepun, masuk tandas dia orang, tak ada kepala pipe. Mana pula pipe pok-pok ni, ya Allah. Pintu tandas dia orang pula ikut time, ada timer. Dia bagi berapa minit dia. Bila dekat nak habis, dia lagi kuat. Tang, maknanya masa dah nak tamat. Yang kita tak jumpa lagi. Aduh. Buatnya tuan-tuan kita duduk lagu tu, pintu tu buka. Halo, mampu kita tuan-tuan. Yang tu canggih sangat. Jenuh cari butang. Yang ni tekan-tekan, bangun saya. Sebab dia punya mangkuk tandas tu jadi panas. Panas ni apa? Rupanya untuk tandas musim sejuk. Kalau tandas musim sejuk, dia tekan jadi panas, mangkuk tandas tu jadi hangat. Selesa lah duduk. Oh, tekan nombor 2 pula. Yang ni tekan-tekan keluar lagu. Doraemon. Lagu pula dah. Tekan yang nombor 3 pula. Yang ni kot. Tekan-tekan betul. Dia keluar. Dia tembak tu. Keluar kot pintu tu. Oi. La ilaha illallah. Halo. Air dia keluar ni. Lah. Yang tu pun susah juga abang. Terus duduk buat. Kena opa cik pergi. Kena makcik som masuk tu.
Guna halui. Air duk tembak. Maksum pula lama dah janda, duk diam sebentar. Mana faham, tak faham sudah sebentar ni. Tuan-tuan, saya nak habaq pada tuan-tuan ni. Saya nak buat sekolah saya yang baru, pondok saya yang baru di Sungkai. Pondok saya yang baru Cawangan, Sungkai. Dulu ada orang Melaka kata, Ustaz Mai lah buat pondok Cawangan di Melaka, tak payah jauh. Lagipun saya orang Ipoh. Sini tok-tok guru di Melaka bersepah. Yang saya nak sibuk bersepah. Saya buat tandas di sana. Yang flash air tu pun belah kanan dia. Sekarang flash, kena bangun dulu, tekan. Kadang-kadang tarik dengan tali putih pula dah. Kan? Jenis-jenis tu. Sekarang tak, tuan-tuan. Flash dia tepi sini, paip dia pun tepi. Jadi orang yang duduk dalam tandas, tak payah lagi bangun, nak tekan belakang. Waktu dia duduk tu pun, dia boleh tekan dah. Flash dia, air akan bawa dia punya kotoran masuk dalam tangki. Tuan-tuan yang saya muliakan, jangan pandang kecil tandas tu. Tandas punya paksa tak settle sampai ke kubur tu. Sebab ada setengah tempat dia tak pentingkan tandas. Tandas bising apa sekazin ni bodoh dia. Ceramah hijrah buat tandas pula. Tandas lah penting bang. Masuk dalam tandas berdengung. Face mask tak bawa pula. Dia tak basuh, dia tak siram. Saya pergi satu masjid, nama dia Masjid Sungkai di Perak. Masjid Sungkai. Tandas dia sentiasa kering. Air tak bertakung dan tak basah mangkuk dia. Elok je sebab kedudukan lantai tandas tu dia orang buat sengit. Jadi bila air turun, dia terus turun. Dia tak ada bertakung, dia tak ada apa. Ini siapa dia, engineer, arkitek dia pandai ni, kepala otak dia tuan. Dia terus turun tuan. Masuk-masuk je turun-turun. Dan kita pun mencangkung, turun juga lagu tu. Silap-silap kita pun terlentang belakang tuan. Akhirnya, tandas dia orang sentiasa bersih. Masya Allah. Jadi, nombor 2, saya minta pihak yang buat tandas, tolonglah sediakan paku, skru, untuk orang sangkut. Janganlah main gam. Saya beli kedai RM2. Tarik gam dia, pelekat. Pong, pekat. Kawan tu handphone saja 4 sekilo handphone dia. Jatuh lalu mangkuk tanah tu. Buat elok-elok supaya orang boleh buka kain dia, orang boleh buka seluar dia, sangkut supaya dia bersih nanti. Ustaz, macam saya ni, masjid saya ni Ustaz, dia paku ada tapi dah patah. So apa cadangan Ustaz? Apa susahnya abang pakai kain pelikat abang pakai. Buka kain pelikat, gantung dekat pintu tu. Kunci pintu, gantung di atas. Jadi orang tahu di dalam tu ada orang. Dan kalau ada orang buat jahat, dia buat lari kain. Tak keluar sampai ke subuh pakcik tu. Kain. Allahu Akbar. Yang ketiga, dia basuh kencing dia. Tetapi dia tak berdehem. Bila dia basuh, dia pun ambil wuduk. Dia melangkah nak ambil wuduk, air kencing dia keluar balik. Dia tak tus. Dia tak lawas. Tengok ustaz kita berdehem tu. Walaupun tidak dalam tandas. Berdehem lah. Tapi tak payahlah kuat kat nak. Ini satu taman dengar. Siapa berdehem tu? Kak nak masuk tandas lah tu. Kalau tak nak berdehem, urut sikit bagi turun. Supaya tidak keluar lagi najis bila kita sedang bersolat. Yang keempat, di mana masalah dia sampai diseksa dalam kubur? Masalah kencing dia tadi. Tuan-tuan, kita ni ada cucu. Umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun pakai lampin, bagus. Tapi kadang-kadang cucu kita ni, dia dah 2 tahun, 3 tahun, dia pandai buka lampin dia. Dia runsin.
Dia buka seluar dia buka lampin, dia pom atas lantai. Kita pun bahagian yang kencing dia tu elok je terlungkup atas lantai. Hei, bertuah punya budak. Ya Allah. Kita pun pergi ambil lampin dia letak dalam tong sampah. Tu yang lantai tu makcik basuh tak? Pakcik basuh tak? Pakcik pergi ambil wuduk dalam bilik air, keluar nak pergi semayang, pijak bekas kencing. Oh. Itu belum lagi bila berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Dia basuh berak anak dia, bau lagi. Berak budak ni. Macam mana nak sah semayang, bau najis masih di tapak tangan? Kena jaga sungguh bab taharah. Awal-awal fiqah, taharah. Awal-awal pengajian fiqah, belajar taharah dulu tuan-tuan. Sebab besar sungguh tuan-tuan masalah kencing tadi, sehinggalah dia diseksa di dalam kubur. Yang kedua kata Nabi SAW, wa amma hadha fakana yamshi bin namimah. Yang ni masalah kencing. Yang ni. Yang ni pula masalah dia berjalan di tengah-tengah masyarakat, yamshi bin namimah. Dia berjalan tu bawa mulut melaga-lagakan orang. Rupanya dua sebab ni yang kita ni kena jaga-jaga walaupun kita ni hijrah. Pertama, bab bersuci. Kedua, bab lidah. Laga-lagakan orang. Siapa ni malam ni? Tuan Haji datang ceramah masjid kita ni. Ustaz Kazim. Kazim ke Kazam ke? Kazim lah kot. Bila? Confirm dia datang? Confirm dah telefon dah. Kalau saya jadi Tuan Haji, saya tak datang dengar ceramah dia. Kenapa? Dia ceramah tu, bukan tak bagus. Bagus, tapi aku tak berkenan dengan songkok hitam dia tu. Sudah tuan-tuan. Orang ceramah pakai serban, pakai jubah. Dia pula pakai songkok baju batik. Apa jenis orang tu? Engkau orang panggil dia buat apa? Ni nama dia namimah, melaga-lagakan orang. Dia berjalan melaga-lagakan orang. Som, kamu tahu tak apa si Tipah kata pada kamu, Som? Dia kata apa kat aku? Dia kata kamu tu guna-gunakan suami kamu sebab tu suami kamu nak kahwin. Kalau ikutkan suami kamu tak nak. Aku dengar berbulu badan aku. Dengar dia kutuk kamu, Som. Nak kena si Timah ni. Ini nama dia melaga-lagakan orang. Berapa banyak hari ini tuan-tuan, namam ini berada dalam masyarakat. Dia tak berjalan. Dia berjalan melalui tangan. Nama dia smartphone. Dia melaga-lagakan di antara dua orang menggunakan laman-laman sosial media dia. Maka bergaduhlah orang, berantakkanlah orang. Walaupun dalam ceramah ma'al hijrah, dalam ceramah ma'al hijrah, dia masih lagi melaga-lagakan orang. Bayangkan tuan-tuan. Saya alhamdulillah jarang ada di rumah. Tuan-tuan, jarang saya ni ada di rumah sejak 33 tahun yang lepas. Kalaulah saya rehat, alhamdulillah. Kadang-kadang boleh rehat, orang kata tolonglah Ustaz, terimalah jemputan kami, tolonglah Ustaz. Terima juga. Isteri Fras janji nak keluar makan. Tak apalah mama keluar makan dengan anak-anak. Fras. Saya pun tak ingat jadual saya. Jadual saya ingat setakat besok je. Malam besok saya dekat Universiti Sultan Azlan, Kuala Kangsar. Maulid Akbar. Hari Isnin saya tak ingat. Selasa tak ingat. Tak tahu. Tak tahu nak ingat tak ingat. Satu malam saya free.
Saya free duduk dengan isteri, dengan anak-anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni datang malam-malam pukul 8 suku? Saya kata, Waalaikumsalam. Ya bang, Ustaz, boleh ikut saya tak? Nak ke mana bang? Ada lah, marilah ikut. Jap. Saya pun pakai baju ikut. Rupanya dia nak bawa ke surau. Suruh saya dengar ceramah ustaz di surau tu. Bagus punya ustaz tu, tibai saya. Suraunya 2 tingkat, saya duduk di bawah. Ustaz dengar ustaz. Saya turun daripada surau pasal dia ustaz, saya cari ustaz. Kebetulan ustaz ada. Ustaz dengar ustaz. Hai, sedih saya ustaz. Dia laga-lagakan ustaz dengan kita orang ustaz. Dia kutuknya. Saya pun dengar, Allah. Oi, saya tak buat tu bang. Ini fitnah ni bang. Ini betul-betul bang. Ustaz, jom kita balik. Saya pun nak balik. Ustaz tak nak kata apa kat ustaz tu. Lantak dia lah. Besok dia jumpa saya di akhirat. Sampai sekarang tuan-tuan, ustaz tu tak minta maaf. Dia kutuk saya, dia kutuk sekolah saya, pelajar-pelajar saya. Tuan-tuan tahu tak? Kazim tu dapat duit buat sekolah tu juta tu. Tu yang dia buat. Tuan-tuan tahu tak pasal dia dapat duit? Juta tu. Cara cakap tu macam juta rupiah. Saya kata tak betul. Tak ada siapa bagi saya duit 2 juta ke, 5 juta ke, 10 juta ke. Saya buat sekolah saya dari 2006, hasil daripada ceramah. Jual barang, buat dalam TV, macam-macam. Saya tak kenal penat, saya tak kenal letih, saya tak kenal sakit. Sakit pun saya pergi. Yang tuan-tuan bagi sagu hati dekat saya tu, masuk tabung sekolah, buat sekolah. Orang panggil masuk TV ala Kazim, kopi bersama Ustaz Kazim. Jadi juri pencetus ummah, jadi juri da'i TV3, juri kepala juri pada Maharaja Lawak pun saya juri tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak saya juri Raja Lawak? Ustaz Kazim ada lah. Bagi pihak jadi juri tuan. Saya tulis buku, saya buat drama, saya buat macam-macam untuk buat sekolah sebab saya tak nak minta derma daripada orang. Mana ada saya minta derma? Ada tuan-tuan, derma lah saya. Saya buka songkok pun duit kat saya. Saya nak buat sekolah. Tobatlah home, tak ada. Sebab saya nak buat sendiri. Tiba-tiba dia duk cerita dalam ceramah. Dia kata saya dapat 5 juta. Dahsyat tuan-tuan. Manusia ni. Hebat. Ustaz, jom balik. Saya pun nak balik lah. Nak makan. Dan nak makan apa dengan isteri. Dah janji lah. Nak makan tom yum. Lama tak makan 3 rasa. Dahsyat tuan-tuan. Satu malam saya balik kuliah maghrib, tengok berita dunia. Tengok berita dunia, bunyi lagi loceng. Ya Tuan Haji, boleh saya masuk? Boleh. Ya Haji, duduk. Kejap saya buat air. Tak. Saya dah minum kat masjid tadi. Okay. Saya nak tanya pada Ustaz. Ya, Ustaz ada tauliah tak? Ada tauliah mana? Betul. Tauliah Perak lah. Ada. Boleh ada saya tengok? Tuan Haji nak tengok? Sebab apa? Sebab tadi kuliah maghrib, ustaz dekat masjid kami, dia kata Ustaz Kazim tu tak ada tauliah. Kena halau dengan mufti bila nak ambil tauliah. Mufti halau dia. Dia tak boleh jawab soalan. Mufti kata, balik mengaji lagi. Ya ke? Kami pun, biar betul ni. Kami panggil Ustaz Kazim baca khutbah. Kuliah maghrib, dia tak ada tauliah tu. Mana ada mufti halau dia. Saya pula tuan-tuan jenis tak simpan sijil. Pergi bubuh atas kabinet atas. Cari tangga lah store pula. Hoi, cari tangga. Panjat tangga duk cari mana pula lah sijil aku. Jumpa tauliah. Ni dia lah tuan je, tauliah saya. Tuan-tuan tahu tak dia buat apa dengan tauliah saya? Dia raba cok mohor sultan warna merah. Dia raba timbul dia. Betul ni. Ni betul. Lepas tu dia tengok pula tanda tangan Sultan Azlan. Ni dia betul.
Saya kata, kalau Tuan Haji nak tengok gambar pun ada. Ni gambar saya keluar dalam majalah Suara Perak. Majalah terbitan pejabat agama. Gambar saya duduk tengah-tengah sekali tu. Tengah dia ambil toliah. Dapat CJ daripada mufti. Ni bukan edit ni Tuan Haji. Ni betul ni. Maknanya ada ustaz betul lah ada toliah. Ada. Tak apa. Saja nak pasti yang tu. Ada tak saya marah pada dia? Saya tak marah. Saya kata, bagus Tuan Haji. Tuan Haji tabayun. Sepatutnya ustaz tu yang kena tabayun. Berapa ramai tuan-tuan yang melaga-lagakan. Hampa buat apa lagi? Buang aja Ustaz Kazim tu. Tu nama dia namimah. Yang nak kena soal, yang nak kena azab dalam kubur ni, perangai macam tu. Melaga-lagakan mak mertua dengan menantu. Mak, Kak Long tu mak, menantu je mak. Orang luar tetap orang luar mak. Walaupun dia dah menantu mak, tapi dia orang luar mak. Luar tetap luar mak. Mak dia menung je. Akhirnya mak mertua benci pada menantu Kak Long tadi ni. Jahat. Depan Kak Long pula, jangan ambil hati dengan mak tu Long. Mak memang macam itu. Kami anak-anak tahulah perangai mak tu. Tapi Kak Long sedih mak buat. Mak kata dekat Long. Tak tahulah. Tak payah sedih lah. Mak macam itu. Lantak dia je lah. Nanti jumpa dengan mak mertua pula. Mak, buang je Long tu mak. Suruh abang Long cerai ke mak. Nyampah nengoknya. Mendengar ada. Ni jahat mulut ni tuan-tuan ni. Yang ni yang banyak dalam masyarakat kita. Yang tak kata, dia kata ada. Yang tak buat, dia kata pergi buat. Kita yang dengar ni, apa kena buat? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Siasat. Jadi tuan-tuan, kenapa dua benda ni yang penting saya sebut malam ni? Pertama, bersuci daripada najis tadi, kita jaga. Dua, malam ni tu saya cakap banyak. Hijrah kita malam ni tu saya duduk cerita bab panjang lebar lah. Hijrah, aku nak jadi baik mulut. Ni kadang-kadang kita hijrah bab tinggi-tinggi lah. Tinggi-tinggi. Tu pulang lah, itu ustaz lah punya pasal. Saya nak kata apa, itu dia punya style. Saya punya style senang je tuan-tuan. Apa yang aku boleh dapat, apa yang aku boleh bawa balik, apa yang aku boleh amal dengan ceramah ni, cukup lah. Satu-satu lah. Banyak sangat bukannya tuan-tuan ingat pun. Dia ingat siapa menang. Ada keluar dah keputusan. Belum kira, pukul 10, balik-balik pukul 10. Buat apa tuan? Baik saya cerita benda simple. Nanti balik rumah, kalau isteri tanya pun, senang jawab. Abang, Ustaz Kazim cerita apa tadi? Kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Yelah, yang dia cerita yang jelas tu, bab apa Kira terang lah. Suara dia pun kuat kan. Abang pula, yelah, so terang lah. Yelah, bab apa bang? Kira faham lah. Duk kira. Rupanya dia lepak kat luar. Tuan-tuan tidur, tuan-tuan. Elok duduk atas kapet tidur. Cuba dia balik cerita. Bang, Ustaz Kazim cakap apa tadi bang? Dua benda kita kena jaga. Pertama, jaga taharah, kebersihan. Kebersihan, bersuci. Sebab itulah yang menentukan sah ataupun tidak sah amalan kita. Suci daripada najis, suci daripada hadas, suci. Apa ibadat fiqah pun suci daripada hadas. Suci daripada najis. Nampak tak? Yang kedua, jaga lidah. Kamu jangan duk buat benda yang bukan-bukan dengan lidah tu. Saya tak ada berjalan mana bang, tak jumpa siapa pun bang. Hari ni pun saya tak cakap dengan siapa pun. Saya sibuk abang, tak ada masa nak berbual menyembang. Memang awak tak ada masa berbual. Tapi awak ada masa mengomen dalam Facebook. Itu juga lidah. Tapi lidah yang tak ada suara. Yang tu yang banyak sekarang ni. Saya sedang ceramah ni. Berapa ramai yang sedang duk mengomen di dalam handphone dia. Tiba tengah tu mau masuk WhatsApp. Masuk. Waalaikumsalam. Salam. Kat mana? Masjid Luqmanul Hakim. Apa buat? Kuliah sial. Sial dia kata tuan-tuan.
Astaghfirullahalazim. Anak-anak muda sekarang sial di hujung. Sial, setan, babi, bodoh. Saya pun takut tuan-tuan ni. Ada adik-adik jangan guna. Ini bahasa moden sekarang konon-kononnya. Pisang. Pisang. Kamu makan pisang ke? Bukan pakcik. Pisang lain. Pisang lain. Bahasa orang kita sekarang, anak-anak sekarang, anak-anak TikTokers ni tuan-tuan. Sial banyak di hujung. Kau sial kau. Itu bahasa dia orang sekarang. Walaupun benda tu bagi mereka biasa, tapi kita dengar ni, luar biasa. Sial kau. Bodoh. Bodoh. Itu bahasa ni. Adik-adik jangan guna tau. Gunakan bahasa yang cantik-cantik. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairum min sadaqah yatma'uha adha. Bagi cakap yang baik-baik. Sebab manusia dinilai dengan akhlak. Salah satu akhlak ialah kata-kata. Tuan-tuan, kita jawab. Aku dalam masjid dengan ceramah. Siapa? Kazim. Nampak? Tu. Jangan okey ke ceramah dia? Boring gila. Bodohnya ustaz. Tuan-tuan ingat benda tu tak disoalkan di hari kiamat. Yang ni lah yang Allah Ta'ala sebut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang kita duk baca dalam surah Yasin tu. Hari kiamat Allah zip mulut. Allah biar tangan bercakap. Tangan ni akan bagi tahu kepada Allah apa yang kita buat. Dan tangan tak akan berbohong. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya seronok bila tuan-tuan sini tak ada Facebook, tak ada TikTok, tak ada apa. Tuan-tuan tak komen, tak apa pun. Kak Nap, Kak Leha, Kak Tipah, Abang Din, Haji Yusof. Mana ada Facebook? Handphone pun tak ada. Jadi dia tak baca benda-benda ni. Selamat abang-abang. Saya ada TikTok. Saya pun ada Facebook. Kadang-kadang lah, aduh, macam-macam benda. Jenuh scroll. Jenuh swipe naik ke atas. Kadang-kadang lah, sebab tu abang-abang kalau nak main TikTok, main. Tapi pastikan tengok dengan isteri. Biar isteri duduk di sebelah. Sambil duduk tengok TV, tengok TikTok. Abang dengar apa tu? Ceramah Ustaz Wadi. Buka lagi di bawah. Siapa tu bang? Ustaz Kazim. Semalam kat masjid kita ni, nampak ni. Tengok kat atas lagi. Tengok. Gambar perempuan pula. Duk tergedik. Astaghfirullahalazim. Oh, budak-budak ni. Oh, isteri ada. Nampak tak? Panjang tengkok isteri tu. Bagus laki aku. Isteri pun pergi ke dapur, bancuh kopi. Dia cari balik. Hilang dah ke kata dia? Jahat sungguh tuan-tuan. Yang ni masalah. Sebab tu bila habis mayang, benda yang pertama dicapai, handphone. Benda yang pertama buat lepas bagi salam, lunjuk kaki, buat keluar handphone. Kadang-kadang tak lunjuk kaki pun sebab handphone atas lantai sejadah. Itu dulu dia baca. Sebab tu setengah masjid dia tulis, tiada panggilan sepenting seruan ilahi. Tu dia tulis. Ini tengah baca khutbah, main handphone. Saya kalau baca khutbah, saya sound, bang, simpan sekejap handphone, dengar khutbah. Kalau abang main handphone, sia-sialah khutbah abang, sia-sialah Jumaat abang. Saya cakap. Peduli apa, walaupun dia nak balik handphone kat saya, lantak dia. Saya cakap, bang, simpan sekejap, tumpukan pada khutbah ya, lepas mayang, abang main handphone. Abang tu, minggu depan, sama ada tak main langsung handphone, atau langsung tak datang. Itu yang tak. Kena cakap. Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Bila dengar khutbah Jumaat, dengar saja. Mengadap. Mendengar khutbah Jumaat bukan macam mendengar kuliah. Dengar kuliah, kita boleh buat melengkung. Melengkung macam ni. Tapi khutbah Jumaat, tak boleh melengkung bulat menghadap mimbar tu. Masing-masing menghadap ke kiblat. Waktu khutbah, jangan membelakangkan kiblat pergi duduk tengok jalan. Dia duduk atas tangga tu. Masjid penuh menghadap jalan.
tengok kereta lalu lalang. Sehari nak semayang baru dia masuk. Kena tumpu. Waktu khutbah tak boleh bercakap, dik. Tak boleh. Walaupun suruh orang diam. Tok Siok suruh budak-budak diam. Diam. Bising. Tampuk kan. Ui, garanya Tok Siok. Kena 4 tahun Parkinson. Pakcik dulu je nak tampuk saya kan. Dah. Dulu ku something no. Nak bagi diam, buat isyarat. Diam. Tulis besar-besar tu. Diam. Jangan bercakap. Diam. Kalau nak bising, balik. Bapak tak datang, anak datang, bising. Jangan macam itu. Salah tu. Nak bagi budak-budak diam, saya punya perangai, nak bagi budak-budak diam, saya bagi duit. Tak banyak pun, RM1. Bawa tebal tu. Tebal RM200. Ni, bagi seorang RM1. Ada satu budak tu dalam masjid tu, nama dia Abdul Somad. Mat, kau kumpulkan budak-budak semua, letak di belakang. Nanti saya datang, saya bagi duit. Beratur budak-budak tu, samat kepala dia. Samat. Masuk bagi. Masih Ustaz. Okey, minggu depan nak lagi tak duit? Nak. Boleh tak janji dengan Ustaz? Waktu khutbah, waktu sembahyang, jangan main, jangan cakap. Boleh. Samat. Siapa yang cakap ambil nama? Minggu depan tak ada duit. Sunyi sepi. Dengar khutbah. Kalau tidak, tuan-tuan, bunyilah waktu sembahyang. Yang herannya, bila tahiyat akhir, diam. Bila salam, kita tengok siapa yang bising tadi. Elok je, tuan-tuan. Ustaz bagi rasuah Bukan. Bergalakkan. Lama-lama, tuan-tuan, dia orang jadi kawan kita. Dia orang jadi kawan masjid. Sahabat masjid. Bayangkan, tuan-tuan, anak-anak ni besok jadi sahabat masjid. Nak bagi mereka datang masjid bukan susah. Buat kempen basuh kolah masjid. Okey, anak-anak, besok kita basuh kolah masjid. Okey, pukul selepas Zohor 2 petang. Siapa yang nak mandi kolam, boleh datang. Tak nampak air, tuan-tuan. Semua dia orang dalam kolam tu. Bersih gila dia orang buat. Tandah pun bersih. Ini sampai vacuum pun kita tak bagi dia orang pegang. Baru nak pegang mic. Tok Bilal marah dah. Hai. Rosak dia. Hai. Lari budak-budak tu. Budak-budak tu berhenti kat pagar masjid. Pakcik tu orang Jepun ke? Hai, apa? Nak bagi dia orang senang, tuan-tuan. Panggil seorang azan. Nak panggil siapa, Ustaz? Cari yang bapak dia tak pernah datang masjid. Yang duk main dam tu. Ini bukan anak si Seman tu ke? Ini bapak anak dia. Anak rajin sembahyang. Anak rajin, bapak dia main dam. Ambil dia sembahyang maghrib. Jadi azan. Dia balik rumah. Dia beritahu, mak, malam ni adik kena azan. Ya ke? Biar betul, dik? Betul. Bilal lah beritahu. Main jubah. Mak dia pakaikan dia jubah. Pukul 7 pergi dah. Bapak dia 7 suku balik. Abang, anak awak tu nak azan maghrib tau. Ya. Awak main dah. Malu saya tau. Pergilah masjid, bang. Datang tak bapak dia? Nak tengok anak dia azan? Datang. Dia bawa papan dam sekali, tuan. Gini, abang. La ilaha illallah. Barulah masyarakat kita jadi elok. Kita tak nak gaduh-gaduh. Kita nak hijrah semua ni. Aku nak baik dengan semua kampung ni. Sungai Petai. Tak mau dah macam dulu-dulu. Dulu-dulu punya zaman kita tak mau dah. Yang tu tak datang masjid. Jangan hantar daging korban. Yang tu pun tak datang masjid. Korban jangan pergi dekat dia. Yang tu pun tak datang masjid. Kalau dia mati, lantak dia. Jangan uruskan mayat dia. Ini zaman dulu, tuan-tuan. Bila nak hijrah? Dia pun Islam. Kalau kita tengok orang tak ke masjid, bukan dia yang salah. Aku yang salah sebab aku tak ajak dia. Itu kena simpan dalam hati. Macam ceramah saya ni. Tuan-tuan tidur. Saya tak marah. Tidur kat enam tu. Kebetulan balik tiang. Sedap nyandanya.
Bukan dia yang salah, saya yang salah. Sebab saya ceramah tak betul sampai dia terlena. Boring lah ceramah ustaz. Saya yang salah, bukan tuan-tuan. Ini tidak dimarahnya orang. Tuan-tuan ni nak jadi apa? Saya mengajar, tuan-tuan tidur. Yelah, awak mengajar macam mana? Banyak betul ya. Ya, banyak sangat. Ya? Ya? Tak boleh ya? Anda kena ingat tu ya. Ya? Baik ya? Ya? Sudah. Ustaz tu nama apa? Ustaz ya. Oh, patutlah pun. Jadi bukan salah orang tak nak datang. Awak gagal menarik orang. Bila kita baca khutbah, kenapa budak-budak muda tak nak masuk? Barakallah baru dia masuk. Sebab kita tak menarik mereka. Baca tinggi sikit. Barakallahu dia. Oh, alhamdulillah. Bangun. Siapa tu? Masuk dia tuan. Ini bukan kata budak-budak tak masuk. Imam nombor 2 pun tidur. Gini. Ngantuk sungguh. Bila dah habis khutbah, Bilal pun tertidur. Imam nombor 2 kejut. Bila. Khutbah dah habis. Terus dia bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tarik dia balik. Khutbah 1 baru habis. Khutbah 2 ada lagi. Mengigau-ngigau tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom tuan-tuan. Dah sampai satu masa kita hijrah. Semua orang adalah sahabat kita. Walaupun dia berbeza bendera, berbeza parti, berbeza apa itu dia punya masalah. Tapi kita adalah bersaudara. Tempat penyatuan kita adalah di masjid. Tempat berkasih sayang aktiviti kita adalah di masjid. Gunakan apa yang ada pada diri kita ni tuan-tuan untuk menarik mereka mencintai masjid, membuat persiapan yang terbaik dan kita tak mau melihat pergaduhan, persengketaan sesama kita. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja kuliah kita pada malam ni. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya dah ceramah di Malaysia ni dah 33 tahun. Inilah kali pertama datang ke kampung Sungai Petai. Jadi kalau nak jemput balik Tuan Haji, 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Jemputlah lagi insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.